Sekurang-kurangnya 12 parti politik bakal bertempur sama ada secara gabungan atau solo dalam pilihan raya negeri PRN Johor esok. Tanggal 12 Mac ini juga memperlihatkan pengundi berusia 18 hingga 39 tahun meliputi 50.12% daripada jumlah pengundi di Johor iaitu 2,597,742 orang. Jelas di sini separuh daripada pengundi esok adalah anak muda dan daripada 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang akan dipertandingkan esok, 20 kerusi DUN melibatkan pengundi warga Felda termasuk peneroka dan generasi penerus tanah rancangan itu. Undi anak muda, undi generasi kedua dan ketiga peneroka Felda menjadikan undi belia sangat signifikan dan mampu menentukan parti mana yang bakal dipilih menjadi kerajaan negeri di Johor. Calon muda pilihan pengundi muda Johor, persoalan kita dianalisis petang ini. Please, this is a serious issue. Bukan semua perkara yang dikatakan sebagai naluri itu adalah satu sebab untuk kita mengatakan ia benar. Tiga panel akan mengupas topik calon muda. Adakah ia menjadi pilihan pengundi muda Johor, di mana dua di studio, seorang di Skype. Saya perkenalkan tetamu kita di studio terlebih dahulu. Di hujung sebelah sana kami bawakan Ketua Pemuda PAS Selangor dan juga Ketua Pemuda Perikatan Nasional Selangor, Tuan Muhammad Sukri Omar. Assalamualaikum Tuan Sukri. Assalamualaikum. Terima kasih kerana bersama dengan analisis pada petang ni. Sama-sama. Baik, dan di sebelah beliau kami bawakan yang sepatutnya berbicara pada petang ini yang merupakan aktivis siswa Johor, Ahmad Ali Karim. Assalamualaikum Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ali luangkan masa datang untuk kami mendengar suara anak muda pada petang ini. Alhamdulillah, terima kasih juga banyak pada TV Al-Hijrah kerana sudi memberi platform kepada orang muda. Ya, baik, insya-Allah. Dan seterusnya di talian Skype kami bawakan Ketua Penerangan Johor Muda dan calon muda N44 DUN Lakin iaitu Rasid Abu Bakar. Namun kami dimaklumkan calon parti muda DUN Lakin ini masih lagi tidak bersedia di Skype. Namun kita akan bersama dengan beliau sebentar lagi. Namun kita perlu teruskan perbincangan kita pada petang ini dan saya teruja sekali ingin ajukan soalan pertama saya ini kepada Ali. Ali, selaku anak muda memegang jawatan aktivis siswa Johor, saya nak bertanyakan antara manifesto Perikatan Nasional Demi Bangsa Johor, manifesto Barisan Nasional Ikhtiar BN Johor dan manifesto Tekad Muda, mana satu yang lebih realistik, meyakinkan dan mampu merealisasikan janji pentadbiran yang berintegriti dari sudut pandang anak muda? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya rasa untuk memulakan saya perlu beri sedikit mukadimah. Silakan pendek Ali. dulu ya. Sebab di Johor ini memang negeri yang sangat unik. Kita tidak seperti negeri lain, prioriti kita ni memang berbeza. Kita mapukan cara mengikut cara bangsa Johor ya. Jadi apabila kita nak melihat manifesto itu, kemajuan itu ataupun segala bentuk apa yang diamalkan itu mestilah mengikut acuan bangsa Johor ya. Ya. Jadi politik di Johor memang sudah lama terbentuk. Kalau kita tengok sejarah negara kita sebelum terbentuknya Persekutuan Tanah Melayu, Johor merupakan, kalau daripada apa yang saya belajar dalam political science, Johor merupakan negara bangsa yang pertama ditubuh dalam kalangan kesultanan-kesultanan Melayu di Tanah Melayu pada ketika itu ya. Jadi kita sudah dari lama matang berpolitik dan insya-Allah pada PRN ini kita bakal meneruskan legasi kita yang telah diturunkan secara turun-menurun daripada sejak sekian lama ya. Jadi dalam antara manifesto saya rasa saya pasti semua manifesto cuba yang terbaik ya. Betul. Untuk bukan sahaja memikat hati pengundi tetapi juga untuk membawa kemajuan kepada negeri. Itulah tujuan kita ingin memenangi pilihan raya ya. Tetapi di antara manifesto yang saya tengok
di antara berapa yang antara tiga di sini ya? sebab kita ada Perikatan Nasional pada petang ini dengan membawa manifestonya Demi Bangsa Johor, Barisan Nasional, Ikhtiar BN Johor dan juga Wakil Muda, Tekad Muda, Manifesto Muda. Antara tiga ini, mana satu dari sudut pandang Ali yang lebih realistik, meyakinkan dan mampu merealisasikan pentadbiran yang berintegriti? Saya rasa di antara dalam antara tiga tu yang saya rasa lebih mungkin pendapat saya berbeza dengan yang lain, tetapi saya rasa yang antara tiga tu BN dan Perikatan Nasional, kedua-dua itu lebih realistik berbanding Parti Muda lah. Mengapa Ali? Sepatutnya Ali anak muda tapi memilih dua parti yang kita tahu dalamnya kebanyakannya yang berusia. Saya tengok daripada, bukan sahaja daripada kita tengok apa ditulis dalam manifesto itu, tetapi kita tengok juga prestasi parti ataupun pimpinan atau pakatannya yang bersama ya. Jadi saya tengok di dalam Barisan Nasional dan Perikatan Nasional sedikit sukar sebab ia merupakan gabungan baru ya. Tetapi Barisan Nasional sudah lama, 60 tahun dahulu membawa kestabilan kepada negara kita. Dan apabila bangkit semula Barisan Nasional di Johor, kita lihat banyak perkembangan pembangunan yang daripada dulu kita melihat itu kembali, kestabilan itu kembali kepada negeri Johor sehinggalah DUN dibubar. Namun di dalam Manifesto Muda, saya lihat macam kurang perkara yang dasar-dasar baru untuk diperkenalkan. Dalam Barisan Nasional kita lihat ingin memajukan negeri-negeri, daerah-daerah. Setiap daerah mempunyai hub masing-masing. Fokus sebagai contohnya Muar sebagai hub perabot negeri. Jadi ini dapat memberi kemajuan kepada semua rakyat, tidak kira di mana jua. Jadi rakyat tidak perlu semua tertumpu ke Johor Bahru sebagai ibu negeri. Tetapi boleh juga rakyat di kampung-kampung, di Felda semua mempunyai pekerjaan masing-masing dan negeri itu akan maju secara holistik. Jadi banyak ruang untuk kemajuan lah berbanding kalau kita lihat Tekad Muda, saya rasa macam tidak begitu banyak yang baharu diperkenalkan, hanya sekadar menyambung legasi kerajaan-kerajaan sebelum ini. Baik, Ali melihat Barisan Nasional dia ada juga meletakkan dalam ikhtiar BN Johor, ikhtiar untuk reformasi politik dalam manifestonya. Selepas beberapa PRN, Ali, adakah anak muda merasakan atau dapat melihat perubahan ketara atau reformasi politik sedang berlaku dalam parti tersebut? Lebih-lebih lagi, peluang yang lebih cerah untuk pemuda-pemudi di dalam Barisan Nasional ataupun UMNO khususnya untuk menggalas jawatan-jawatan penting. Adakah kelihatan reformasi politik dalam Barisan Nasional? Saya rasa cara termudah untuk lihat, bukan lihat dari perspektif saya, tetapi lihat daripada baru ni Universiti Malaya bersama Asrawani telah membuat satu bukan apa tu kan, survey dalam kalangan pengundi muda di Johor ya. Dan dalam 50% pengundi muda memilih Barisan Nasional sebagai parti utama pilihan mereka. Manakala 50% seterusnya terbahagi kepada parti-parti lain. Jadi secara jelas kita melihat parti Barisan Nasional setelah meyakinkan masyarakat muda semula untuk kembali kepada Barisan Nasional yang telah memerintah negara dan terutamanya negeri Johor selama banyak tahun dah lama ya. Tapi dari sudut pandang peribadi Ali sendiri, adakah wujud reformasi politik di dalam UMNO itu sendiri? Di dalam, saya rasa dalam konteks Johor ini tidak perlu ada reformasi politik sepanjang selepas berlakunya PRU 2018 dahulu. Sudah berlaku reformasi politik pada masa itu. Tetapi peringkat nasional saya rasa kurang berkaitanlah dengan Johor, dan orang Johor pun tahu ni rumah kita kita jaga bukan rumah kita je. Kita jaga rumah kita. Jadi tak perlulah nak sibuk yang isu-isu nasional ya. Baik, Tuan Sukri, 50.12% daripada jumlah pengundi di Johor sudah pasti ia satu angka yang amat penting untuk
kita semua ambil beratlah, setiap parti yang bertanding untuk ambil berat. Namun kita tahu cabaran utama untuk mendekati golongan ini adalah untuk memahami sentimen mereka dan mengawal persepsi pengundi muda ini. Jadi adakah manifesto Demi Bangsa Johor mampu membawa naratif yang dekat di hati orang muda, juga sejauh mana PN mampu mengawal persepsi yang anak muda kita sering dibuai dengan isu semasa yang ditularkan oleh pihak-pihak tertentu? Silakan Tuan Supri. Terima kasih Finas. Pertamanya, apabila menyentuh tentang manifesto Perikatan Nasional di negeri Johor, suka untuk saya sebutkan bahawa di peringkat Pemuda Perikatan Nasional, kita telah menggariskan beberapa perkara utama untuk dicapai bagi rakyat Johor, khususnya penglibatan pemuda, anak-anak muda di dalam pentadbiran negeri, terutamanya dalam PBT sebagai ahli majlis dan lain-lain. Kerana adalah amat penting kita menyediakan pemuda ini agar mereka mempunyai kompetensi untuk memimpin, khususnya. Kerana itu ada beberapa gagasan lain yang kita bawakan agar adun belia di Johor diwujudkan. Dengan itu, anak muda memahami selok-belok yang lebih tepat mengenai pentadbiran di negeri. Supaya gagasan, cadangan, pandangan mereka itu adalah realistik di peringkat negeri. Kerana kita lihat ada beberapa parti yang cuba memberi janji-janji manis sahaja untuk dicapai dalam pilihan raya yang akhirnya apabila mereka berjaya memenangi pilihan raya, mereka tidak berjaya melaksanakan janji-janji tersebut. Oleh itu, janji yang diberikan mestilah realistik dan dapat dilaksanakan, dan lebih utama memberikan keutamaan kepada pembangunan anak muda kerana mereka adalah aset bagi negara. Kalau ianya tidak diberikan perhatian, kita seolah-olah sedang membentuk negeri dan negara ke arah yang lebih teruk. Kerana itu, di peringkat Pemuda Perikatan Nasional dan juga khususnya kami dalam Parti Islam Malaysia PAS, meletakkan isi-isi utama dalam kepimpinan anak muda ini. Kerana itu ruang yang besar kita buka, khususnya di peringkat PAS, 3 calon anak muda yang kita letakkan di peringkat DUN. Daripada kursi yang kita bertanding, kita letakkan daripada 15, 3 daripadanya adalah daripada kalangan anak muda. Dan apabila menyentuh perkara selain daripada isu nasional, kerana isu nasional itu tidak dapat tidak ia akan terpalit juga kepada negeri. Sebab tu ada orang sebut kenapa masih kita nak ulang isu 1MDB dan lain-lain. Seolah-olah tidak ada perkara baru, isu baru yang nak dibawa. Saya nak sebut ia beban yang terpaksa ditanggung secara berterusan. 6.4 bilion, barangkali lebih lagi, 6.8 yang terpaksa ditanggung oleh rakyat untuk dibayar faedahnya berterusan, tidak termasuk dengan prinsipal 30 bilion lebih. Artinya, kalaulah wang itu dimanfaatkan dengan baik, terutamanya untuk anak muda, kita berjaya melaksanakan pelbagai perkara dan pembaruan kepada anak muda. Kerana itu, disebabkan kita melihat isu nasional sebagai pecisan, ia akan mengorbankan perkara yang lebih besar di peringkat negeri. Kerana itu, bagi kita di peringkat Pemuda Perikatan Nasional, kita straightforward kepada perkara yang kita nak capai di negeri Johor ini, dan apa yang kita mahukan untuk bangsa Johor. Kerana itu, kita khususnya pemuda PN mengharapkan agar rakyat Johor ini memberikan kepercayaan, kerana kita menampilkan pastinya tokoh-tokoh yang berkredibiliti, berintegriti dan dapat melaksanakan amanah dengan baik. Ya, di talian Skype kita ada Tuan Rasid Abu Bakar. Tuan Rasid, Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda sering menekankan perbezaan kalian berbanding parti politik lain selain mahu membawa agenda baharu. Namun ada pihak yang berpandangan muda adalah barang recycle atau kitar semula Pakatan Harapan. Adakah benar pemimpin muda lahir daripada PH?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana menjemput saya hari ini. Saya rasa dakwaan ini adalah dakwaan-dakwaan yang bukan sekadar tidak tepat. Saya rasa ini adalah dakwaan yang jahat sebenarnya. Kerana ramai daripada pimpinan muda sebenarnya bukan pun berasal daripada latar belakang politik. Saya sendiri tidak berasal daripada latar belakang politik. Tetapi apa yang cuba kami ketengahkan adalah mereka daripada latar belakang yang berbeza, yang mana mereka boleh bekerjasama untuk membawa perubahan yang baik di dalam politik negara dan juga di dalam pentadbiran negeri dan negara. Ini adalah perkara berbeza dengan dakwaan-dakwaan seperti ini. Ya, saya bertanyakan selaku calon Dun Lakin yang sudah pun turun berkempen mendekati orang Johor. Adakah sentimen pengundi di lapangan mencerminkan dakwaan bahawa muda hanya mempunyai daya tarikan di bandar namun kurang daya tarikan di pinggir dan luar bandar yang lebih terarah kepada Barisan Nasional dan Perikatan Nasional? Saya rasa adalah agak tepat di lapangan. Kalau kita lihat seperti contoh yang baik adalah sahabat saya yang bertanding di Bukit Permai, yang mana di sana terletak beberapa gugusan Felda yang agak besar kalau kata anda dan sebagainya. Dan sahabat saya Azrul juga adalah anak Felda, yang mana isu-isu Felda adalah dekat di hati dia dan alhamdulillah kalau kita tengok penerimaan daripada warga Felda adalah agak baik. Begitu juga dengan saudari Afika di Bukit Kepong, yang mana penerimaan terhadap muda dengan beliau di sana adalah sangat baik. Saya rasa rakyat Johor adalah rakyat yang sangat bijak dalam memilih siapa yang mereka inginkan sebagai wakil rakyat, dan sentimen-sentimen yang lama yang dikatakan berdasarkan kawasan, yang berdasarkan bangsa, berdasarkan agama, ini tidak lagi terpakai di Johor pada masa ini. Ali, isu bangsa agama tidak terpakai di Johor? Saya rasa pertama sekali kita perlu melihat semula kepada asal-usul negeri Johor itu. Kalau kita tengok, negeri Johor ditubuh dengan undang-undang tubuh negeri Johor yang meletakkan agama Islam sebagai agama negeri. Jadi itu menunjukkan bangsa Johor memang amat menitik beratkan hal agama. Jadi bagi saya berselisih pendapat sikitlah dengan Tuan Rashid, tetapi bagi saya dan daripada apa yang saya lihat sendiri, bangsa Johor begitu menitik beratkan agama. Dan kalau kita tengok pada tahun 2017 dahulu, rakyat Johor, bangsa Johor di seluruh negeri Johor telah mengangkat sumpah. Saya tak pasti yang di luar Johor tahu tak, tetapi yang saya yang berada di Johor masa itu telah mengangkat sumpah untuk mempertahankan ahli sunnah wal jamaah dengan mazhab Syafi'i, dan itu bagi saya menunjukkan bahawa kita bangsa Johor memang masih sentiasa menitik beratkan, sebab kita tidak memain isu politik perkauman, tetapi kita mementingkan agama kita, dan pada masa yang sama tidak menindas bangsa-bangsa lain atau agama-agama lain. Jadi itulah yang bangsa Johor sangat bangga, ya. Kita dari dulu China, India semua dikira bangsa Johor. Bukan seperti kadang-kadang kita tengok yang sedikit agak rasis, ya. Merasakan China dan India itu tidak sebahagian dari kita. Kita di Johor, di bumi Johor ini, kita semua di bawah rumah yang sama. Semua satu keluarga. Semuanya di bawah naungan Tuanku Sultan. Ya, baik. Analisis berat seketika, kita kembali selepas ini. Kembali analisis, saya mahu ajukan kepada Tuan Sukri. Sebelumnya kita sering dengar cakap-cakap undi 18 tidak relevan, mereka masih belum matang, mereka tidak faham tentang selok-belok politik. Namun PRN Johor mula menyaksikan sebaliknya apabila setakat hari ini tidak ada satu parti pun yang boleh mengatakan bahawa mereka telah monopoli undi 18 ini. Wak Imam Parti Muda pun tidak pernah menyatakan sedemikian. Malah banyak pemimpin politik yang mengakui bahawa pengundi muda ini lebih kompleks dan lebih
matang, maka parti perlu persiapkan idea dan tawaran yang mesra kepada generasi mereka jika mahu mereka peroleh sokongan yang tinggi. Boleh saya tahu apakah sifat undi anak muda yang tidak kenal erti setia pada parti memudahkan atau menjadi cabaran buat PN pada PRN kali ini? Terima kasih, Finas. Sebagaimana disebutkan tadi bahawa perubahan ketara berlaku dengan pertambahan pengundi muda khususnya. Dan undi 18 ini sangat dinamik kerana mereka suka berbicara tentang politik, itu kajian kita lihat. Tetapi mereka tidak mahu terlibat dengan mana-mana parti politik. Kerana mereka mahu menyampaikan pandangan mereka dengan tidak terikat. Sebab itu, sebagaimana disebutkan, tidak ada parti dapat menyebutkan bahawa mereka menguasai undi anak muda sehingga kepada hari ini. Dan apa yang di peringkat Perikatan Nasional khususnya, kita cuba menawarkan yang terbaik kepada anak muda. Kerana di sini bukan sahaja kita mahu memenuhi apa yang anak muda mahukan, tetapi kita mesti memberikan apa yang mereka perlukan. Betul. Khususnya di negeri Johor. Sebab itu, elemen penting pemikiran anak muda, kemudian permintaan mereka dan apa yang mereka harapkan pastinya adalah jaminan kepada kehidupan dan ekonomi mereka. Sebab itu, yang dapat melaksanakan apa yang mereka hasratkan ini adalah pemimpin yang benar-benar berintegriti, berwawasan, yang mempunyai kecanaan yang tinggi kepada rakyat. Kerana itu di peringkat Perikatan Nasional kita menawarkan pemimpin yang terbaik untuk memenuhi kriteria tersebut. Tambahan kita di peringkat khususnya Parti Islam Malaysia PAS, bahagian khususnya para agamawan dan lain-lain bergerak memandu parti ini supaya tidak tersasar ataupun kalau orang Kelantan kata tergelecoh daripada landasan. Kerana kita risau kebanyakan parti mereka ditubuhkan dengan gagasan awal yang baik, tetapi akhirnya dia berubah mengikut kepimpinan parti tersebut. Boleh kita lihat gerakan sebagai contoh yang membawa asal gagasannya oleh Profesor Dr. Nuqib Al-Atas. Dan begitu juga parti-parti yang lain. Mempunyai gagasan yang baik tetapi akhirnya dia berubah apabila kepimpinan yang tidak baik menguasai parti tersebut. Kerana itu di peringkat kita Perikatan Nasional, dasar ini khususnya kalau di PAS, kita menjaga dasar-dasar ini supaya kita tidak mahu mengulangi kerosakan yang telah berlaku sebelum daripada ini. Dan pengalaman panjang khususnya PAS dalam politik bersama ramai pakatan-pakatan politik, kita boleh melihat bahawa daripada masa ke semasa politik ini dinamik, senantiasa berubah, tetapi yang paling penting dasar itu terus kukuh dan komitmen kita itu adalah berterusan kepada rakyat. Baik, Ali ada menulis artikel berkenaan calon parti tua lebih muda daripada calon parti muda. Ya, apabila dua calon termuda dalam PRN Johor bukanlah datang daripada parti orang muda, tetapi daripada parti orang tua ayat Ali, iaitu Parti Pejuang dan MCA BN yang mana masing-masing berusia 26 tahun. Adakah faktor usia ini, Ali, dijadikan sebagai pemberat utama buat pengundi muda atau anak muda tidak kisah pun berapa usia, asalkan calon itu menjiwai dan fahami apa keperluan mereka? Itulah, saya tengok ramai yang menceritakan tentang penting kita mempunyai calon-calon yang muda. Tetapi apabila kami di Siswa Johor membuat satu survey dalam kalangan pengundi-pengundi muda, ramai dalam kalangan mereka, ramai juga yang merasakan faktor usia itu sebenarnya tidak begitu penting. Maknanya kita asalkan hasrat orang muda tercapai, kita boleh mereka akan menjadi pemimpin yang baik yang akan dipilih oleh anak-anak muda. Jadi kita sebagai orang muda Johor
mahukan suara kita didengar. Itu yang paling penting. Sebab itu saya rasa ramai yang anak-anak muda begitu rapat rasa dengan Datuk Seri Hasni sebagai Menteri Besar dan calon Menteri Besar bagi Barisan Nasional, kerana beliau telah menyediakan platform seperti Dewan Muda Johor dengan lama lagi masa beliau masih menjadi Ketua Pembangkang. Maksudnya itu belum mempunyai kuasa Menteri Besar telah membuat satu platform sebegitu, dan apabila beliau telah menjadi Menteri Besar lagi banyak dibuka. Ahli Dewan Muda Johor telah menjadi ahli majlis PBT. Dinaikkan pemuda-pemuda ini, maknanya orang muda disediakan sebagai pelapis, dilatih untuk berada di dalam alam profesional seperti apa yang Ustaz sebut tadi. Kita mahu melatih pelapis-pelapis muda yang akan mengganti kita pada masa depan, dan itulah apa yang saya lihat di dalam Perikatan Barisan Nasional ini telah melakukan sepanjang masa daripada dulu lagi. Jadi faktor usia calon itu tidak penting, kerana calon itu kalau dia menyampaikan hasrat anak muda seperti Datuk Hasni, itu yang anak muda akan suka. Tetapi kalau calon itu muda tetapi gagal memahami, sebab kita kena tengok muda ini relatif. Bagi sebagai contoh, Tuan Rasid sudah mewakili Parti Muda sebagai orang muda ya. Tetapi saya lebih muda daripada tu, dan saya sudah daripada generasi lain. Jadi apabila itu muda, saya lagi muda. Jadi apa sebenarnya maksud muda tu? Jadi apa yang dirasakan oleh orang-orang berumur 27 sebagai contoh, 28 dan sebagainya, tidak sama dengan apa yang saya rasa. Dan seperti apa yang dikata tadi, orang muda sebenarnya yang lebih muda, yang generasi undi 18, saya rasa generasi ini lebih matang dalam memilih berkaitan politik ini, sebab kita daripada usia yang sangat kecil didedah dengan teknologi yang maju. Dan insya-Allah generasi yang seterusnya lagi muda dari saya nanti lebih matang daripada itu. Betul. Sebab mereka dari kecil terdedah pada informasi yang begitu luas. Betul. Di dalam. Ya, Tuan Rasid, kita boleh katakan bahawa muda adalah harapan pengundi belia bagi membasmi isu politik wang dan rasuah yang sudah berdekad lamanya membelenggu arena politik negara. Namun bercakap untuk membantras itu kita tahu memang mudah. Untuk merealisasikan ia, bagaimana? Mungkin Tuan Rasid boleh kongsikan aspirasi muda dalam perkara ini. Baik, terima kasih. Saya rasa semua adalah agak jelas semasa pelancaran 5 tekad muda tempoh hari. Presiden muda YB Syed Saddiq telah pun menyatakan bahawa kesemua calon muda akan pertama membuat deklarasi aset peribadi masing-masing, dan kedua, jika menang adalah kesemua adun yang menang daripada Parti Muda akan mengeluarkan laporan perbelanjaan DUN yang mana peruntukannya datang daripada kerajaan negeri, kerana setiap ringgit yang datang dari kerajaan negeri ini adalah wang rakyat. Dan parti-parti yang dikatakan selama ini membawa kestabilan dalam negara dan membawa pembangunan dalam negara adalah juga parti yang membawa budaya, yang mana tidak mengeluarkan laporan-laporan perbelanjaan DUN, tidak mengeluarkan laporan-laporan perbelanjaan daripada fundraising ataupun dana awam dan sebagainya. Jadi dengan membuat laporan-laporan ini, kita dapat membuat what we call a good governance review, ataupun menunjukkan ketelusan yang betul dalam pentadbiran dan pentadbiran keuangan di kawasan-kawasan tersebut. Dan dengan ini kami rasa kami akan cuba untuk meminta semua rakyat Malaysia mula bertanya kepada wakil-wakil rakyat mereka, adakah mereka sanggup untuk mengeluarkan laporan keuangan, perbelanjaan DUN, tender diberikan kepada siapa, projek diberikan kepada siapa, barangan dibeli dari mana. Ini adalah budaya-budaya baru yang harusnya dibawa dalam politik negara. Kita boleh berbual saya rasa tentang kestabilan, mendengar suara dan sebagainya. Tapi kalau ianya adalah perbualan kosong, dia tidak akan membawa perubahan yang baik untuk negara. Sebagai contoh, apa langkah muda dalam memastikan perwakilan demokratik itu berlaku dalam sistem politik negara.
MUDA telah pun mengatakan bahawa MUDA akan menubuhkan Majlis Rakyat. Majlis Rakyat ini adalah bukan perkara baru. Majlis Rakyat ini digunakan di negara seperti Jerman sebagai contoh untuk memastikan suara daripada banyak pihak dan golongan didengari. Dan Majlis Rakyat ini akan diwakili oleh masyarakat daripada semua golongan, pendidik, pelajar, pekerja, blue collar, white collar, dan suara semuanya akan didengar dan dibawa ke Dewan untuk dibincangkan. Ini adalah perkara-perkara yang saya rasa budaya politik baru yang harus dilaksanakan. Termasuklah dalam pembuatan dasar, kita selalu tengok dasar yang besar-besar kan, membina hub di sini, membina hub di sana, membuat projek ini, projek itu. Tapi saya rasa bila saya turun dan berkempen di Lakin terutamanya, saya rasa ramai yang menyatakan ketidakpuasan hati. Mereka kata sebagai contoh, UDA dikatakan akan dijadikan hub fashion sebagai contoh ya. Apa gunanya jadikan hub fashion kalau tiada pelanggan sebagai contoh kan. So ini adalah dasar-dasar dan polisi-polisi yang disengage, yang terpisah dengan rakyat, yang dibuat oleh ahli politik yang tidak mengambil kira sentimen rakyat itu sendiri. Terima kasih. Ali, bukankah itu satu dasar yang cukup baik yang dibawa oleh MUDA, satu perkara daripada sudut integritinya itu yang anak muda mahukan? Seperti siapa yang saya kata, setiap parti memang saya percaya bahawa benda yang baiklah. Tetapi dari segi inisiatif untuk anak muda, saya tengok dalam kalangan daripada inisiatif-inisiatif di dalam tekad muda berbanding ikhtiar BN, saya rasa lebih banyak inisiatif bagi anak muda di dalam tekad BN. Dan apa yang disampaikan di dalam inisiatif tekad muda itu telah ada di dalam tekad BN, sama ada itu ataupun sudah ada wujud dan banyak benda yang dalam konteks untuk anak muda maksud saya. Jadi sebaliknya, kita ingin menyediakan pelantar bagi anak muda untuk bersuara secara profesional dan tidak terguling di atas jalan raya untuk berdemonstrasi. Jadi saya rasa anak muda at least dalam yang generasi saya lah, generasi 18. Saya tengok bersama kawan-kawan saya di universiti pun, mereka walaupun mereka, saya rasa dalam kawan-kawan saya lebih kurang 50-50, separuh kepada BN dan selebihnya ramai juga kepada muda, berminat pada muda. Tetapi mereka mahukan politik yang lebih matang berbanding cakap-cakap kosong. Sebab kita dah muak dengar-dengar janji untuk hapuskan tol, janji untuk turunkan harga minyak, tetapi apabila mendapat kuasa itu, dia tidak. PTPTN daripada ada yang percuma, yang boleh kalau kita belajar dengan baik boleh percuma, tak pasal-pasal kita kena bayar. Ya. Jadi saya rasa kalau sekadar tidak menunaikan janji itu dah teruk dah, tetapi kalau sampai melanggar dan membuat yang sebaliknya daripada apa yang dijanjikan, itu lagi teruk. Jadi untuk anak muda, kita tidak mahu lagi itu. Dan apabila seperti Parti Muda tiba-tiba pergi affiliate, bekerjasama dengan Parti Pakatan Harapan, ramai dalam kalangan kawan-kawan saya yang penyokong tegar Parti Muda akhirnya telah membuat keputusan tak nak pergi keluar mengundi. Walaupun itu ialah satu sesuatu yang penting, tetapi baru semalam sambil duduk berbincang selepas exam bersama mereka, ramai yang tak nak keluar mengundi ataupun yang telah berubah untuk menyokong Barisan Nasional. Kerana mereka rasa apa yang dijanjikan itu lebih realistik dan telah terbukti semua hub-hub itu yang pembahagian daerah itu telah berjaya pada zaman Khalid Nordin dahulu. Ya, baik. Baik, Tuan Sukri, saya nak bertanyakan tentang satu nyataan yang dikeluarkan oleh wartawan veteran Datuk A. Kadir Jassin, pernah berkata bahawa UMNO dijangka menang besar pada PRN Johor seperti mana yang berlaku pada PRN Melaka tahun lalu, dan jangkaan itu dibuat bukan kerana UMNO kuat, tetapi parti lawan ketika ini didakwa sudah hilang arah tujuan. PN sudah hilang arah tujuan, Tuan Sukri, tapi Tuan Sukri jangan jawab dulu. Analisis perlu berehat. Seketika kita jumpa selepas ini, kita dengarkan jawapan dari Tuan Sukri. Alhamdulillah, kembali analisis. Tuan Sukri terus menjawab. Ramai tidak sabar ingin tahu benarkah PN sudah hilang arah tujuan seperti yang didakwa oleh wartawan veteran Datuk A. Kadir Jassin.
Terima kasih, Finas. Dan banyak soalan, saya rasa ini soalan yang paling seronok saya terima. Pertamanya bila veteran UMNO Kadir Jassin menyebutkan seolah-olah PN kehilangan fokus. Hakikatnya yang kehilangan fokus adalah Pakatan Harapan. Apabila dilihat mereka bertanding dalam logo yang berbeza. PKR dengan logonya dan DAP Amanah menggunakan satu logo iaitu Pakatan Harapan. Dan kalaulah indikatornya adalah pilihan raya di negeri Melaka, maka kita akan mendapati bahawa momentum pilihan raya di negeri Melaka hanya 1% peningkatan undi kepada Barisan Nasional dan juga secara keseluruhan yang keluar mengundi lebih kurang 64%, menunjukkan bahawa itu bukanlah gambaran keseluruhan. Apa yang merisaukan saya adalah bukan Perikatan Nasional yang kehilangan fokus, tetapi rakyat sudah muak apabila melihat pembubaran DUN demi pembubaran DUN semata-mata memenuhi kehendak pihak-pihak yang tertentu. Apa yang merisaukan adalah sekiranya keputusan besok masih lagi tidak berjaya memberikan Barisan Nasional majoriti mudah ataupun majoriti yang besar, akhirnya memerlukan kembali kepada gabungan. Artinya kita telah menghabiskan puluhan juta, barangkali ratusan juta untuk pilihan raya negeri yang semua itu menggunakan wang rakyat yang boleh kita manfaatkan untuk tujuan yang lebih besar pada saat ini. Suntikan modal kepada SME, berapa ramai peniaga-peniaga kecil yang sesak nafas, saya kira barangkali sudah mati pun ada kerana tidak mampu untuk survive dalam situasi ekonomi yang ada pada masa ini. Kerana itu kita mengharapkan agar kepimpinan parti politik melihat dengan lebih luas dan lebih cakna, bukan hanya memikirkan kelangsungan survival politik mereka semata-mata, tetapi mengambil peduli soal rakyat. Ini yang saya rasa ia semakin hilang daripada kepimpinan parti. Seolah-olah sudah tidak ada deria kemanusiaan, deria mengambil berat kepada rakyat, sehingga mereka boleh membubarkan sesuka hati atas alasan kerajaan yang sedia ada tidak stabil dan lain-lain. Sedangkan di negeri Kelantan, di bawah kepimpinan PAS pada tahun 2004, kita pernah hanya berbeza 1-2 kursi. Tetapi kita tidak memilih untuk membubarkan DUN, tetapi terus memerintah sehingga berakhir penggal. Ini cara kami PAS melihat bahawa kepentingan rakyat itu lebih daripada segala-galanya. Apa yang mengakhiri, apakah natijah daripada pembubaran DUN di negeri Johor ini tidak lain tidak bukan merugikan rakyat, dan akhir sekali yang merisaukan saya, ia akan menambahkan ketidakpedulian rakyat kepada politik satu masa nanti, sehingga mereka menganggap mereka tidak memerlukan parti-parti politik untuk membela nasib mereka. Lebih baik mereka beraktivis, mereka menggabungkan diri mereka dengan NGO dan lain-lain, itu lebih dekat membawa hasrat mereka. Itu apa yang saya risaukan. Akhir sekali seolah-olah parti politik ini tidak lagi relevan. Kerana itu bila sebut hilang fokus, yang hilang fokus adalah ahli-ahli politik. Yang hilang fokus adalah kepimpinan parti. Yang hilang fokus adalah pemimpin. Bukan PN yang hilang fokus. Kami di peringkat negeri Johor tidak berhasrat untuk membubarkan DUN. Hatta untuk melakukan apa-apa usaha menjatuhkan kerajaan tidak berlaku. Contoh di negeri Perak, kita tak laku usaha untuk menjatuhkan kerajaan, menukar kerajaan dan lain-lain. Kerana itu suka untuk saya ulangi, yang hilang fokus bukanlah Perikatan Nasional, tetapi kepimpinan mereka yang lebih kuasa tetapi tidak melaksanakan amanah dengan baik. Kebimbangan Tuan Sukri itu ingin saya sambung berkenaan dengan sekiranya peratus mengundi. Ini adalah pemantauan, penilaian daripada penganalisis politik yang mengatakan sekiranya peratus mengundi naik antara 80 hingga ke 83%, keputusan PRN Johor akan memperlihatkan keputusan yang amat berbeza. Malah keputusan PRN Johor akan tergantung sekiranya peratus keluar mengundi melepasi 80% ke atas dengan seperti yang kebimbangan yang Tuan Sukri katakan, dengan tiada satu gabungan parti pun akan berjaya membentuk kerajaan negeri secara bersendirian. Dan jika ingin situasinya, Tuan Sukri,
apakah akan ada bentuk kerjasama politik baru pasca PRN Johor? Ya. Sebagaimana saya sebutkan tadi, akhirnya natijahnya adalah sama. Ya, duit sudah dibagikan. Duit sudah dihabiskan. Dan bukan sekadar duit rakyat, tetapi duit parti-parti politik pun yang sepatutnya mereka boleh manfaatkan pada program kebajikan, sudah dihabiskan berjuta-juta semata-mata bagi menghadapi pilihan raya ini. Kerana kebimbangan saya telah sebutkan sebentar tadi, akhirnya tidak berjaya membentuk kerajaan yang stabil. Tidak berjaya. Kerana itu, rakyat perlu memilih mereka yang benar serius untuk menjaga kestabilan negeri dan juga negara, bukanlah yang sesuka hati membuahkan DUN semata-mata demi memenuhi kehendak tertentu, tetapi mengambil serius soal-soal kebajikan rakyat dan juga penggunaan harta wang negara. Yang saya risau hari ini adalah orang menggunakan wang rakyat seperti wang poket mereka atau wang mak bapak mereka. Mereka suka hati keluarkan duit 90 juta, 100 juta, berbilion-bilion mereka belanjakan. Sedangkan setiap sen itu adalah hak milik rakyat yang mesti dibelanjakan dengan penuh telus dan kesaksamaan. Tapi berlaku pelbagai keterisan. Akhirnya, apa yang menyedihkan adalah di Johor nanti, adalah kita tidak berjaya membawa asas ini. Dan saya risaunya akhir sekali kembali kepada asal. Ya. Jadi buat apa kita habiskan puluhan juta kalau ianya buang masa dan buang tenaga, apatah lagi membuang wang ringgit, maka adalah lebih utama rakyat melihat pemimpin yang benar serius untuk memimpin mereka, bukannya bermain-main dengan tanggungjawab mereka, apatah lagi dengan amanah yang diberikan kepada mereka. Ya, Tuan Rasid, calon muda bagi kerusi DUN Bukit Kepong, Nur Afiqah Zulkifli menyatakan dan mengakui bahawa muda lazimnya bergerak menggunakan 2 kenderaan untuk berkempen tanpa diiringi kemeriahan jentera parti, dan jentera terhad berikutan kekurangan dana. Tidak seperti parti lain yang memiliki, kita tahu, hingga ribuan tenaga kerja bagi menggerakkan kempen. Jadi adakah kekangan-kekangan ini akan menjejaskan usaha kempen muda dalam mendekati pengundi, dan kita tahu hari ini adalah hari terakhir untuk Tuan Rasid sendiri selaku calon. Adakah dengan kekangan kempen sebegini menjejaskan atau tidak sebenarnya? Kami rasa berkempen pilihan raya ini bukanlah masa untuk bermegah-megah dengan harta dan berapa yang boleh dibelanjakan untuk berkempen. Dan yang penting adalah untuk menyampaikan mesej parti muda sendiri kepada masyarakat setempat itu. Dan selagi objektif itu tercapai dan kami dapat menyampaikan mesej itu, kami rasa misi kami selesai. Kami bukanlah parti politik yang didanakan oleh orang-orang kaya ataupun didanakan oleh mana-mana syarikat-syarikat besar. Kami sudah semestinya tak mampu nak berbelanja ratusan juta untuk pilihan raya seperti parti-parti lain. Tetapi itu bukanlah kelemahan bagi kami. Bagi kami itu adalah kekuatan, yang mana bila kempen pilihan raya kami sendiri itu dibantu oleh rakyat, yang mana ianya adalah sumbangan awam, dan sumbangan ini juga, perbelanjaan pilihan raya ini juga akan kami auditkan selepas pilihan raya dan dibentangkan kepada rakyat. Dan ini adalah salah satu contoh praktis demokrasi lebih telus, pengurusan pilihan raya yang lebih telus. Dan saya juga senada dengan Tuan Syukri tadi sebagai contoh, mengatakan ratusan juta habis dibelanjakan untuk PRN ini. Bukan sahaja oleh parti politik, juga dalam usaha untuk menjalankan proses pilihan raya itu sendiri oleh SPR, berjuta-juta dibelanjakan. Dan itu adalah wang rakyat. Wang parti politik yang ratus juta ni satu cerita, wang rakyat yang daripada PRN ni satu cerita. Dan walaupun dengan PRN seperti ini, kalau kita berbual kestabilan, tetapi sedangkan kawan-kawan dalam koalisi sendiri mengugut satu sama sendiri untuk menjatuhkan kerajaan yang mau menekan hutang untuk tumbang segalanya dan sebagainya, tak guna sebenarnya. Inilah yang kami masukkan, yang saya sendiri masukkan, pimpinan-pimpinan politik yang disengage, yang tidak mengenali, tidak memahami apa yang dimaukan oleh rakyat. Terima kasih. Baik, kesimpulan perbincangan kita selepas ini, jangan ke mana-mana.
Alhamdulillah, kita telah pun sampai di penghujung perbincangan bersama dengan 3 panel. Kita bawakan Ketua Pemuda PAS Selangor, aktivis siswa Johor dan juga calon muda N44 Don Lakin. Dan mungkin kita boleh memohon Ali terlebih dahulu untuk menyimpulkan perbincangan pada hari ini. Calon muda, pilihan pengundi muda Johor esok, Ali. Okey, saya rasa bagi menyimpul ya, saya mungkin boleh terus menyampaikan apa yang saya pendirian saya. Saya rasa orang Johor sudah muak dengan politik yang yalah benci-membenci. Kita dengar baru-baru ini ada pemimpin yang perkataan-perkataan yang bangsa Johor tak pernah dengar. Sebab bangsa Johor ni memang budi pekertinya, cakapnya, marahnya dalam berlapik, dalam berpantun. Saya rasa Tuan Rasid sendiri pun boleh mengesahkannya sebagai anak bangsa Johor. Jadi mengugut lagi seperti apa yang Tuan Rasid sebut. Jadi kita tengok itu yang menandakan tidak fokusnya parti-parti politik. Jadi dan apabila ada yang sampai hilang arah tuju, sampai mahu menyerang keputusan tuanku untuk membubar DUN itu dan menyalahkan orang lain atas apa yang tuanku sendiri memutuskan di bawah kebijaksanaan budi bicara tuanku itu. Jadi saya rasa kayu ukur bagi kestabilan kerajaan itu bukanlah pada sekadar jumlah, tetapi apabila berlakunya Dewan Undangan Negeri itu hampir digantung kerana kurangnya itu. Jadi saya rasa kita pun sekarang ini ada krisis politik, bukan seperti tahun 2004. Jadi bagi saya, kita yang calon MD pun seorang satu parti sahaja yang telah mengumumkan, iaitu Barisan Nasional. Jadi kita jelas tengok siapa yang fokus dalam pilihan raya ini. Jadi saya itulah. Baik, terima kasih Ali. Calon parti muda kita, silakan Tuan Rasid menyimpulkan perbincangan kita. Terima kasih. Bagi saya, bagi parti muda juga, orang muda adalah sangat bijak memilih. Dan semasa Presiden muda YB Syed Saddiq membawa bil undi 18 dalam parlimen untuk diluluskan, itulah aspirasinya, bukanlah untuk memastikan orang muda hanya memilih satu kelompok dan bukan kelompok yang lain, tetapi untuk memberikan peluang untuk anak muda sendiri memilih dan menentukan masa depan mereka. Dan dengan sebab itu jugalah, walaupun ramai pimpinan daripada parti-parti lain, terutama parti-parti seperti Barisan Nasional, Perikatan Nasional yang mengatakan mereka belum sedia dan sebagainya, hari ini membuktikan bahawa mereka adalah sangat matang dan sangat bersedia untuk memilih. Dan adalah penting untuk kita pastikan dan faham yang kali ini politik adalah bukan eksklusif untuk orang politik, tapi politik adalah untuk semua rakyat Malaysia dan suara mereka adalah sangat berharga. Pastikan mereka mendapatkan ketelusan, mereka mendapatkan kerja yang sepatutnya, tak kira sama ada wakil rakyat dapat membentuk atau tidak membentuk kerajaan, kerja harus dijalankan juga seperti apa yang kami lakukan di MUA. Walaupun tidak mendapat peruntukan dan sebagainya di Parlimen MUA, tetap dapat menyampaikan bantuan, tetap mendapatkan laptop, 1,400 keluarga dapat laptop dan sebagainya. Ini adalah nilai-nilai politik baru yang harus disediakan dan anak muda sendiri akan menentukan sama ada ini nilai yang mereka mahukan. Baik, terima kasih Tuan Rasid di atas kesempatan masa, dan kami tahu Tuan di sana memang sangat sibuk untuk kempen di saat-saat akhir, dan semoga berjaya untuk Don Lakin esok buat Tuan Rasid. Terima kasih banyak. Baik, seterusnya mungkin Tuan Sukri boleh menyimpulkan keseluruhan perbincangan kita yang selama 1 jam ini. Terima kasih Finas. Secara kesimpulannya adalah penting sebuah parti politik menawarkan perkara yang paling utama adalah kestabilan. Kerana daripada kestabilan itulah kita mendapat lebih banyak manfaat. Yang kedua, apabila kita berbicara tentang calon muda, adalah lebih utama bukan sekadar pada faktor umur tetapi kematangan. Itu yang kita mahukan. Kalau sekadar umurnya muda tetapi membuat tindakan-tindakan yang tidak bijaksana, maka apakah artinya kepada rakyat? Kerana kita mahu kepimpinan yang menjadi pemimpin itu matang dalam melakukan suatu tindakan, kerana setiap tindakan itu akan memberi kesan kepada rakyat.
Kemudian apabila kita menyebut tentang politik, maka tidak dapat tidak di dalam Islam kita ada fiqh siasah yang berkait rapat tentang kefahaman politik supaya ianya senantiasa lurus. Ada orang salah faham bila mana Tuan Guru Presiden PAS menyebut tentang kesedaran politik Islam. Ada orang mengaitkan apakah pendidikan Islam di Johor tidak sempurna. Bukan kita maksudkan pendidikan Islam di Johor. Itu suatu institusi dan silibus. Tetapi kita memaksudkan kesedaran politik. Apa yang kita nak capai dalam politik? Kerana kita orang Islam, maka tanggungjawab politik itu bukan sekadar mentadbir dunia tetapi menjaga agama. Apakah parti-parti yang ada pada hari ini dapat melaksanakan tanggungjawab sebenar dalam menjaga agama dan juga mentadbir dunia dengannya? Dan kerana itu bila kita menyebut apabila kita mahu anak-anak berumur 18 tahun mereka boleh mengundi, itu tidak cukup kalau tidak dilengkapi alat kepada mereka. Seolah-olah kita memberikan kepada orang sebuah kereta tanpa memberikan kepadanya GPS ke mana yang arah mereka perlu tuju. Betul. Maka pendidikan politik Islam itu mesti diterapkan di peringkat sekolah menengah lagi supaya anak-anak bukan sahaja mereka boleh berpolitik, tahu mengundi, tetapi mereka mempunyai kesedaran yang tepat dalam membuat pilihan kepimpinan. Kerana itu, PRN Johor, indikator yang penting adalah untuk melihat sejauh mana kesedaran ini. Yang kedua, apakah perkara mengambil wang rakyat dan lain-lain, saya sebut integriti itu, apakah dia menjadi sensitif atau tidak lagi dalam rakyat. Saya risau dia sudah perkara maksiat, perkara-perkara begini sudah lagi tidak sensitif dalam rakyat, sehingga akhirnya pemimpin tidak malu membuat suatu kerosakan kerana pada pandangan mereka rakyat tetap memberikan sokongan penuh kepada segala tindakan mereka. Ya, itulah yang kita bimbangi. Baik, terima kasih kepada setiap panel yang hadir pada petang ini. Dan sebenarnya PRN Johor adalah satu kajian kes yang menarik. Pengundi baharu pada PRN ini akan mencerminkan hala tuju politik, kerajaan baharu serta harapan baharu yang diinginkan khususnya generasi muda. Namun, semuanya akan bergantung kepada sejauh mana komitmen anak muda untuk keluar mengundi esok. Setakat hari ini, sasaran yang akan keluar mengundi berada pada paras 70 hingga 75%. Dan buat seluruh bangsa Johor, nilailah parti mana yang mampu memerintah dengan berintegriti, bukan parti yang hanya pandai menggula-gulakan hati. Telajak perahu boleh undur, tersalah undi, binasa negeri. Selamat mengundi. Assalamualaikum.